Dari segi guru ya, dari segi guru pasti ada pada orang pada zaman awal guru, tapi ilmu tu ilmu yang dibincang, kita kalau bincang contoh bincang tentang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, tak syak beliau imam dalam bidang beliau, tetapi yang kita bantah dalam pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari ialah apa yang beliau telah bertaubat padanya. Ia bukan bantah beliau. Kita ketika cerita tentang akidah Imam Abu Hasan Asy'ari yang kita bincangkan sekarang, apa yang kita bincangkan sekarang, mana yang kita sekarang dalam istilah kita bantah fikrah yang ada pada Abu Hasan Asy'ari, bukanlah kita lawan fikrah beliau. Itu yang beliau nak sebenarnya. Beliau pun nak isytiharkan taubat dan beliau nak kembali pada sunnah. Kita cuma sebarkan pemikiran beliau. Hakikatnya beliau memang nak kembali kepada salafus salih, dan beliau berguru dengan guru-guru sunnah yang beliau temukan. Pasti beliau, macam mana beliau bertaubat, pasti ada guru-guru sunnah yang beliau belajar daripadanya. Jadi bantahan kita bukan pada menafikan adanya guru beliau yang boleh bersambung dengan sahabat, tetapi ilmu yang kita tolak bukan semua ilmu Abu Hasan Asy'ari, tapi kita tolak adalah dari sisi falsafah dan juga dalam bab-bab yang beliau mukhalafah dengan nas pada satu ketika. Sama juga kalau nak cerita, kalau ada guru saja, contoh Wasil bin Atta anak murid Hasan Basri kalau sekadar nak ambil guru, siapa guru dia, ini mereka yang orang selalu guna sekarang. Kita cerita tentang salafus salih. Sebelumnya salaf, kita tengok fikrah tu dulu. Fikrah tu betul tak daripada salafus salih? Apa yang kita sebut akidah salaf adalah apa yang mereka ijma'kan, dan dah diketahui dari mana datangnya sumber tersebut. Jadi apa yang mukhalafah, kita tak boleh nak iakan satu benda yang salah hanya kerana dia anak murid kepada guru yang hebat. Wasil bin Atta, ketua Mu'tazilah, anak murid pada Hasan Al-Basri. Kita tak boleh kata Wasil bin Atta ni orang yang hebat sebab dia anak murid Hasan Al-Basri, siapa kata salah? Tak. Kita bukan menafikan sanad dia boleh bersambung dari segi pernah berguru dengan Hasan Al-Basri, tapi fikrah yang dia bawa itu berbeza daripada gurunya. Fikrah yang dibawa berkaitan dengan hukum pelaku dosa besar, yang manzilah baina manzilatain, yang berdebat dengan gurunya, berbeza daripada gurunya. Sama juga kita cerita tentang Jaham bin Safwan, kita cerita tentang Ma'bad al-Juhani. Mereka bukan tak jumpa dengan ulama-ulama hadis, Ibn Abi Daud. Sebab tu bila cerita tentang guru dan sanad, kita tengok dulu sebelum cerita guru dan sanad pada manusia, apa tujuannya dan apa isi yang kita nak sabitkan. Sebab tu kita menisbahkan hadis, matan hadis dengan sanadnya, bukan sekadar sanad saja. Sanad saja lepas tu tentang kau anak murid tok guru, kemudian kau cakap suka hati. Tak boleh. Kita nak kalam itu sendiri diambil daripada gurunya. Yang kita nak sanad ni bukan kita menafikan Imam Abu Hasan Asy'ari atau mana-mana imam pernah berguru dengan ulama yang mulia. Kita tahu mereka pasti berguru dan imam dan mereka ni, tapi yang kita nak ceritakan fikrah itu diambil daripada gurunya ataupun tidak. Fikrah menafikan sifat, menafikan Allah beristiwa di atas arasy itu diambil daripada guru-gurunya ke tidak? Jadi ambil dulu fikrahnya, baru cerita rentetan rantaian sanad tersebut. Kalau hanya sekadar bawakan bila ceritakan tentang seorang guru, seorang tokoh, kemudian bawakan siapa guru dia, nampak sama je. Dia rakan seperguruan dengan Imam Syafi'i, rakan seperguruan dengan Imam Ahmad. Memang betul lah. Tapi hakikatnya kenapa kita cerita tentang sanad dan guru? Kerana kita nak pastikan fikrah dan idea dia bawa itu betul atau tidak dari guru. Itu yang menjadi soalan yang lebih penting. Dan saya nampak banyaklah sekarang ni, banyak dalam pihak tertentu mereka menyenaraikan nama sekian, dia tak cerita tentang kita tanya fikrah ilmu kalam tu daripada mana? Fikrah. Sebab tu saya beri awal-awal sebut. Contoh ni soalan luar tajuk tak apalah, tapi ni. Kita kata Allah beristiwa di atas arash. Dari mana ambil? Daripada tak payah confirm Quran, ada hadis, ada salafus salih, ada semua nampak jelas. Allah tidak bertempat. Dari mana ambil? Ini yang pentingnya. Sebelum cerita tentang guru, dia berguru dengan siapa ni, siapa dari mana,
cerita tu fikrah tu, kita nak kaitkan fikrah. Daripada fikrah dan idea ni lah yang kita nak sabitkan daripada mana ambil. Kita cari-cari memang tak jumpa lah pada Al-Quran, tak ada, hadis tak ada. Tengok-tengok, oh datang daripada Aristotle, cara fikir begitu, atau daripada falsafah, ya? Dan mereka pun mengaku itulah sumbernya. So tu nak tak nak, yang mengatakan Allah tak bertempat, Allah di mana-mana sebagainya, ini adalah ada ilmu falsafah, bukan datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Quran sebut dengan jelas, hadis sebut dengan jelas, sahabat sebut dengan jelas, tabi'in sebut dengan jelas, dan semua ulama Islam sepakat ijma' Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Jadi bukan pada guru saja, kita tengok pada fikrah dan idea itu datang daripada mana. Jadi kalau manhaj salafus salih, sebelum kita cerita tentang guru-guru sebagainya, kita cerita dulu itu fikrah daripada mana. Sebab salafus salih takkan bercakap dalam bab akidah kecuali dengan dalil. Jadi kalau kita jumpa dalil ayat Quran, Allah dalam Quran kata summastawa 'alal 'arsy. Tengok Quran sebut begitu, memang jelas dah. Tengok Nabi apa? Nabi sebut, oh Nabi pun ada. Hadis Nabi berkata aina Allah dan sebagainya. Oh sama juga. Nabi cerita tentang arasy. Kan Nabi, takkan sekalam dia faham. Tengok sahabat. Oh sahabat pun sama. Cerita benda yang sama. Ummu Salamah cerita, Abu Bakar cerita, Umar cerita. Tengok pula. Jadi teks Quran dengan kefahamannya, Quran dah sebut dengan jelas, kita faham macam tu. Rujuk kepada pahaman Nabi macam tu juga. Rujuk kepada sahabat-sahabat macam tu juga. Rujuk kepada tabi'in macam tu juga. Tabi'in begitu juga. Rujuk pada zaman Imam Ahmad, oh mereka pertahankan sampai mengorbankan, sanggup korbankan nyawa mereka untuk pertahankan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ini. Takkanlah perkara ini adalah perkara yang furu' kecil, tak penting sehingga mereka nak korbankan nyawa. Dah ada yang meninggal dah pun untuk pertahankan Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Jangan, sebab tu zaman sekarang terlalu liberalnya kita. Benda dianggap sebagai usul pada zaman mereka, zaman sekarang dah jadi furu', dah chill-chill dah. Tak ada, kadang tak sensitif. Kadang cerita tentang sifat Allah ni macam tak ada sensitif apa. Jadi bahan gurau. Jadi bahan gurau. Sampai bertahap tentang istiwa ni selalu kita dengar, kita kalau arasy tak ada Tuhan jatuh lah kan, dia ketawa. Ada pernah dengar begitu? Tuhan bergantung pada arasy lah. Kalau Allah pada arasy, dia ingat dia duduk atas kursi gitu. Dia ingat konsep gravity yang dia belajar dalam sains ni, dia ingat dia boleh pakai kat mana-mana. Bumi ni kecil je, keluar kat bulan pada cerita, tak cerita pasal gravity bumi ni dah. Alam begitu luas. Takkan nak praktikkan ilmu sains yang awak belajar dalam dunia ni tentang perkara gaib. Teori yang mereka bawa, ini pula bukan teori sains, teori kuno sains. Teori yang pada prasejarah sains pada zaman Aristotle nak dikatakan qat'i, kemudian tolak Al-Quran dan Sunnah katanya bila bertentangan dengan teori tersebut. Sangat tidak masuk akal. Bukan kita tak terima akal, tapi teori yang dikatakan teori akal yang mereka bawa tidak masuk akal. Bukan ahli sunnah tak terima akal, tapi teori falsafah akal itu tidak masuk akal. Apatah lagi ianya bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah selesai insya-Allah.